Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Najwa. Welcome back to my channel. Okey, dalam video hari ini kita akan tengok vocabulary ataupun kosakata yang berkaitan dengan ahli keluarga dalam bahasa Korea. Tanpa melengahkan masa lagi, 가자. Kataan yang pertama ialah keluarga itu sendiri. Keluarga ialah 가족. 가족. 제 가족입니다. 제 가족이에요. 네, 가족이야. ahli keluarga saya. 반말. 친척, saudara mara ataupun relative. 친척 opa, cousin, lelaki yang tua pada kita merupakan saudara. 친정. 친정 ni ialah keluarga sebelah wife. Kalau macam nak cakap wife dia balik rumah family dia. So kita tak panggil rumah 가족, kita panggil 친정. 친정에 갔어요. 친정에 갔어요. So 친정 tu ialah keluarga belah wife. Macam tu. Terusnya ialah 시집. Okey, 시집 ni dia ada dua maksud. Yang pertama ialah kumpulan puisi. Si tu ialah puisi, jip tu ialah macam rumah. So kalau macam sekali kan dia macam collection of poems. Kumpulan puisi-puisi macam tu lah. Maksud yang kedua ialah keluarga suami, 시집. Okey, perkataan 시집 ni kalau dia pairkan dengan 가다 yang membawa maksud pergi. So 시집 가다. 시집 가다 ni maksud dia macam dalam kata lain macam kahwin. So kahwin tu ada dua perkataan, 결혼하다 ataupun 시집 가다. 시집 ni rumah suami. So 가다 tu pergi. So dia macam tu lah sebenarnya guna ayat ni untuk nak bagi tahu 결혼하다. So 같은 의미입니다. Maksud yang sama. So kalau awak pernah tengok 도깨비, ada satu bahagian tu yang dia cakap 시집 갈게요 아저씨한테. 저 시집 갈게요, 아저씨한테. 시집 갈게요. So, tu cara yang kita boleh ingat perkataan 시집 ni. Perkataan seterusnya ialah ibu bapa. 부모 dengan 부모님. Contoh ayat, 부모는 언제나 자식 걱정을 한다. Membawa maksud, parents always worry about their child. So, dalam ayat ni, 부모 tu secara general, ibu bapa. So, dia tak letak name ke apa. Dia tak refer untuk kepada siapa. Okay, 부모님 ni bila macam awak nak tanya orang tu, macam contohnya nak cakap, macam mana dengan mak dan ayah awak? Macam, 부모님은요? 부모님은요? So, kita macam tanya ibu bapa orang tu, so kita tambahlah 님 tu. 부모님은요? Macam tu. Okay, satu lagi tentang penggunaan 부모님 ni, katalah awak nak talk about your own parents, tapi macam nak cakap, ibu bapa saya ni macam nak highlightkan lah kan. Selalunya kan bila kita nak highlight sesuatu, kita akan guna i ataupun ga. Sesuatu yang kita honorific, kita akan guna keso. Keso ni ialah honorific version of i dan ka. Najwa tak pernah lagi explain tentang ni sebelum ni. 부모님 keso, dia bukannya keso yang kita belajar kat video ni. Keso, anteso, bukan yang tu. Dia keso yang i ataupun ga. 부모님이 ataupun 부모님께서 나이가 많아요. Tiba-tiba pula contoh tu macam tak sesuai. 부모님께서 저랑 같이 살아요. 또한 ataupun grandfather. 할아버지 ataupun 할아버님. So kalau nampak 님 maksudnya dia ialah honorific. 할아버지 secara general. Okay. 할아버지께서 할머니보다 연세가 많아요. Bila kita cakap dengan orang yang position dia lagi tinggi pada kita, contohnya 사장님. 사장님 tu ialah boss. 어제 사장님 할아버지를 만났습니다. 사장님 할아버님이 진짜 정말 잘생기셨습니다. Sama juga untuk nenek ataupun tok, grandmother, kita ada 할머니 dengan 할머님. Penggunaan dia sama je. Ayah dalam bahasa Korea, kita ada beberapa perkataan. 아빠, 아버지, 그리고 아버님. So, secara generalnya, kalau macam bapa, ialah 아버지. Okay? Kalau panggilan, awak boleh panggil orang tu macam baba semua tu kan. 아빠. Boleh gunakan apa ataupun 아버지. Dua-dua boleh. Untuk kita punya. Okay. Kalau in terms of abonim. Abonim ni selalunya kita gunakan untuk bila kita address orang lain punya. Contohnya macam kawan awak punya ayah. So macam awak tengah cakap pasal ayah awak, and then lepas tu nak cakap, macam mana pula dengan ayah awak? Abonimnya. So abonim bila orang dengar, dia maksudnya kawan tu tengah refer dekat orang lain punya ayah. Macam tu. Okay. Bila masa abonim ni kita boleh gunakan untuk diri kita, yang pertama, kalau bila macam kita bercakap pasal ayah kita yang dah pass away, contohnya. So, kita boleh letak gelaran nim tu untuk dia. Ataupun satu lagi bila kita tulis surat. Abonim ni, satu lagi bila macam menantu panggil bapa mertua dia. Abonim, abonim. Kalau perkataan yang bapa mertua,
si aboji. Si aboji ialah bapa mertua ataupun dia ada satu lagi cangin oren. Cangin oren. So, Najah kan serius tak pernah pay attention untuk perkataan cangin oren ni. So, bila first time dengar macam, orang guna ya perkataan ni? Ya, dia orang guna. 저희 장인 어른하고 장모님께서 아버님도 커피 한 잔 드시겠습니까? So, dia guna cangin oren bila dia nak cakap pasal bapa mertua dia, tapi bila dia panggil bapa mertua dia, dia panggil abonim. Okay. Ada beberapa perkataan yang berkaitan dengan ibu, emak. First, omma. Second, omoni. Third, omonim. So, apa beza tiga-tiga ni? So, omma ialah panggilan bila kita nak panggil. Omma. Omma. Ibu. Okay, kalau perkataan secara generalnya, bila nak cakap ibu, like my mother, omoni. Omoni. Okay, omoni ni boleh tak untuk panggilan? Boleh juga. Okay, selalunya omoni ni bila panggilan, kita panggil mak mertua kita. Macam secara affectionately. Macam, okay, omoni. Okay, ibu. Omonim. Omonim ada M, kita bercakap pasal orang lain. Omonimnya, bila kita bertanya pasal orang lain punya ibu. Omonimnya. Kalau perkataan ibu mertua ni, ada dua. Si omoni dengan 장모. Okay, si omoni ni 남편의 어머니. 남편 ialah husband, 남편의 어머니 ialah ibu husband kita. So, ibu suami. So, ibu suami kita akan cakap si omoni. Si omoni. Okay, kalau 아내의 어머니. Okay, 아내의 어머니, maksud ane tu isteri, isteri punya mak. 장모 ni perkataan general dia, tapi bila awak nak panggil dia, 장모님. Macam tu. Anak lelaki, adil. Adil. Bila kita nak refer kepada seseorang yang in higher position than kita, anak lelaki dia, kita guna 아드님. 아드님. Okay, contoh ayat yang guna 사장님 tadi tu kan. 어제 사장님 아들을 만났어요. 사장님 아드님이 정말 잘생기셨습니다. Bukan 아들님, 아드님. Anak perempuan, 탈. 타님. 따님. 어제 사장님 딸을 만났어요. 사장님 따님이 정말 예쁘시네요. Seterusnya, kalau ibu dan ayah nak panggil anak-anak dia, so dia panggil macam mana? Ini senang je, Najah pernah explain dekat video ni, mana-mana sini. Okay. Awak akan tambah A ataupun Ya. A ataupun Ya ni adalah ending untuk macam dearly punya ending untuk panggil nama orang tu. Contohnya kalau nama anak dia Najah, akhir dengan huruf A. So dia akan followed by Ya, Y-A, not A. So, 나자야, 밥 먹었어? 나자야, 밥 먹자. So dia akan guna Ya. Kita mungkin pelik sebab nama kita bukan nama Korea kan. So macam contohlah nama dia, nama kawan tu. Hani. Hani야, 밥 먹자. Macam tu. 은소야, 밥 먹자. Kalau nama dia Jun, Juna, 밥 먹자. So A and Ya. Alright, so next. Kakak dalam bahasa Korea. So kalau kita nak panggil seseorang tu kakak, kita kena tengok gender kita. Kalau kita perempuan, orang yang kita nak panggil kakak tu, kita kena panggil 언니. 언니. Kalau kita lelaki, okay, kalau lelaki dia tengok kakak, dia akan panggil 누나. 누나. Okay, 누나. So, 누나 ni dia ada perkataan lain, iaitu 누님. 누님 ni yang respected. Nampak tak perkataan nim tu? 누님 respected. So, ada satu lagi, kalau awak pernah tengok drama lama-lama dulu kan, tak ingat dah. Apa tu yang Moon tu? Dipanggil Nui. Oh, abang. Abang dalam bahasa Korea, tengok juga kita punya gender. Kalau kita perempuan, untuk abang kita akan panggil oppa. Oppa aniku. Oppa. Oppa. Kalau dia tu lelaki, abang, dia akan panggil hyong. 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 Macam tu. Okay, kalau hyong ni, dia ada juga version lain. Hyongnim. Hyongnim ni kita respect orang tu. So, kita panggil dia hyong tambah nim. Hyongnim. So, kalau tengok cerita gangster-gangster pun kan, kocok-kocok dia tu akan panggil dia punya bos kan, Hyongnim. Macam tu lah. So, Hyongnim is respected. So, kalau oraboni, ni kalau tengok drama lama-lama dulu, oraboni. Oraboni, dia tak panggil oppa, dia panggil oraboni. So, yang ini zaman lama-lama dulu. 참 예뻐요, 오라버니. 근데 오라버니, 어찌 또 오셨습니까? Alright, so, yep. Adik dalam bahasa Korea ialah 동생. Kalau perempuan,
yo dongseng. Sebab yoja tu perempuan. Kalau yo dongseng, dia ambil yoja punya yo tu campur dengan dongseng, dia akan jadi yo dongseng. Maksudnya adik perempuan. So ni general term. Yo dongseng kan, apa-apa-apa. Kalau lelaki ialah namja. Kalau adik lelaki, ambil nam daripada namja tu, campur dengan dongseng tu, dia akan jadi nam dongseng. Nam dongseng ialah adik lelaki. Okay? Tapi bila awak nak panggil adik awak tak macam nam dongseng, yo dongseng. Hanya minta awak just panggil nama dia lah. Ataupun family kan selalunya macam do macam tu je kan. So yeah, sometimes they just call name lah. Name sama macam tadi, panggil tambah a ataupun ya. Ataupun sometimes they just call their names. So okay, untuk hari ni bahagian 1 tentang ahli keluarga sampai sini sahaja dulu. So benda ni sebenarnya confusing. Kalau nak hafal-hafal macam ni kan susah nak tengok. So cadangan dia kepada siapa yang tak duduk dekat Korea, tapi kita nak tengok dia punya temperature tu, difference in the temperature of calling this one semua ni, boleh tengok family drama. Okay, family drama contohnya macam What Happened in My Family ataupun Once Again, yang mana dalam satu rumah tu duduk semua ahli keluarga. So awak akan tengok dia ni panggil ni macam mana, dia panggil mertua dia macam mana, macam tu lah. Alright, so okay, untuk perkataan-perkataan lain yang berkaitan dengan ahli keluarga macam sepupu, pakcik, makcik, dia macam ada lain-lain juga. Belah ni panggil apa, belah ni panggil apa, semua tu akan di bahagian 2 insyaAllah. Doakan ya. Alright, so video Najah sampai sini sahaja hari ini. Thank you for watching this video. If you want more videos from me, you can subscribe to this channel. 감사합니다. 안녕히 계세요. 또 만나요. 안녕.